Okey, Zek. Ya. Tadi kita dah sentuh topik tentang bajet raya kan. Tapi kita juga ada sentuh sikit tentang macam sofa, langsir dan sebagainya. Dan Fiona pun ada cerita yang masih Cerita ada I lagi. biar pun ke apa? Ha? Cerita I. Cerita yang ada lagi barang-barang raya yang Fiona tak beli lagi. Fiona. Macam barang dekorasi kan. Kenapa gelak ni? Tengah pening ni. Fiona rockstar. Baju tak beli, barang semua tak beli. Apa yang hang beli? Tak apa, jangan risau. Sebab tu hari ni kita ada di studio. Salah seorang yang sangat istimewa. Kalau sebelum ni, kita interview dia through video call. Dari Merdeka tu sebab dia dekat UK. Tapi hari ni kita sangat bertuah. Dia datang ke studio kita. Saudara Nick Ramli, seorang pereka hiasan dalaman. Selamat datang. Selamat datang. Macam mana studio? Okey? Okey, wonderful. Wonderful. Cantik. Saya memang selalu tengok live. Saya tengok, saya suka dekorasi dia. Wow. Ceria. Ceria. Kena dengan konsep show dia. Yeah, thank Alright. you. Thank you. Okey, sebab Cik ni merupakan seorang pereka hiasan dalaman. ID lah kita panggil Ya. Jadi mungkin kita boleh dapatkan sedikit nasihat kepakaran kan dari segi macam dekorasi raya. Kan boleh tak apa yang boleh kongsikan tentang dekorasi raya dekat dalam rumah dan juga dekat luar rumah? Ya, dekorasi raya ni memang penting untuk setiap orang yang meraikan raya ataupun apa-apa perayaan. Kita mulakan dari luar. Ya, luar rumah tu sebab dia adalah pengenalan pada diri kita. Jadi pastikan rumah di luar tu bersih, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, alam semula jadi yang segar. Ya, sebab bila kita tetamu datang ataupun orang lalu lalang di hadapan rumah kita nak orang kata, "Oh, siapa duduk di sini?" Apa dia orang buat kat dalam tu ya? Jadi orang nak maksud saya. Saya selalu macam tu. Saya tengok apa dia orang buat, apa hobi dia orang ya. Jadi dari situ orang akan ingin mengenali kita. Dia orang nak kenal siapa kita secara peribadi rather than lari. Ya, jadi pastikan lebih-lebih lagi untuk raya rumah itu segar, pokok-pokok kita segar. Ya, juga sebab sekarang ni masih dalam COVID situation, pastikan hand sanitizer tu ada di depan pintu. Jadi bila tetamu kita masuk, dia boleh bersihkan tangan dulu sebelum berpeluk dan bersalaman. Okey. Ini bila tadi disebut pasal pintu kan? Maksudnya kat pintu tu orang akan berhenti, orang akan sanitize tangan semua. Maknanya dekat pintu tu pun dah kena mula dekorasi. Ya, sudah pasti. Bagaimana tu? Selalunya rumah kita pintu je ya. Kadang separuh orang tu tak ada letak pokok ke tak ada apa. Jadi siapa yang rumah kosong seperti gambar yang ditunjuk ni, tadi kosong, kalau kita refreshkan, pokok penting, letak gambar ataupun lampu yang sedia ada. Gambar dekat tu boleh luar pintu pun boleh letak gambar? Boleh. Kalau ada tempatnya ya. Kalau VT tu kita boleh pause, bila sebelum habis tu kita boleh bincang gambar. Boleh tengok. Okey, kita tengok balik video tadi tu. Yang ada pintu, lepas tu ada pokok. Kata ada gambar juga yang boleh diletakkan. Contohnya ya, ni existing yang ada sekarang ni. Jadi hari ni lepas dah tengok show ni, jom kita cari pokok-pokok yang segar, letak pokok, ada lampu ke, ada gambar ke, kita gantung. Ya, tu dekat depan tu macam ni. Macam ni gambar kat situ, yang sebelah tu apa? Itu gambar. Itu cermin. Itu cermin. Ya, cermin. Tapi dalam feng shui lain hal. Tapi kita bukan dalam feng shui ya. Kita raya. Jadi tetamu yang datang bolehlah tengok muka kita berpeluh ke, kemas-kemaskan diri kita sebelum kita masuk rumah orang. Okey, ada apa objektif dia bukan saja letak. Tentu sekali ada objektif dia sebab tumbuh-tumbuhan ada alam semula jadi. Alam semula jadi ini memberi satu aura kepada kita ya. Aura kasih sayang, aura kelembutan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga itu penting sebab dalam dunia kemudaratan sekarang ni kita harus mengadakan pokok-pokok luar dan dalam sebab membantu dunia yang tengah dalam kesedihan. Ya? Yang ini luar, lepas tu pintu pula. Kita buka pintu masuk dalam. Macam mana pula dekorasi di dalamnya pula kalau di apartment hallway. Di rumah pula hallway tu sama dengan ruang tamu ya. Jadi di dalam rumah itu lebih-lebih lagi raya, paling mudah kita gunakan kalau nak paling mudah gambar-gambar ataupun cat dinding yang kecil-kecil. Contohnya gambar yang kita lihat di sini. Mula dinding tu putih, jadi kita ambil warna-warna tu dari cushion cover yang belakang tu, dari sofa ataupun dari permainan LED. Ya, kalau gambar ini pula ya, dari tadi lampu kita gantikan dengan bunga segar rose dan letak gambar baru juga di sebelah cermin itu. Jangan buat takut-takutlah, kita tukar sebab kita dah selalu tengok dekorasi yang sama. Tetamu kita juga kadang-kadang tetamu yang sama yang datang ya, kawan keluarga, kawan-kawan yang rapat dengan kita ya. Jadi bila kita tukar tu, orang akan suka. Tengok segar rumah ni daripada sama sahaja. Dan juga pastikan sekali lagi sebab COVID situation, pastikan
pastikan rumah kita segar dengan dibuka tingkap. Tingkap dibuka, hawa dingin tu kalau boleh jangan digunakan. Sebab air circulation tu ya. Jadi buka tingkap, dapat udara dari luar masuk ke dalam. Cahaya matahari pun masuk. Betul. Kan. Betul. Untuk raya kan Zack dengan Cik Nick, Fiona perasan lah kan. Kebanyakannya family members ahli keluarga banyak luangkan masa dekat ruang makan. Ya. So dekorasi di kawasan situ macam mana pula? Okey, ruang makan juga seperti saya katakan boleh ditukar-tukar. Paling mudah cara nak tukarnya adalah dinding. Hiasan dinding. Gambar yang ada sekarang kita tukar dengan gambar yang ada mungkin dalam bilik kita tukarkan. Switch. Switch it around. Okey. And then gambar-gambar juga itu penting ya, sebab gambar rumah kita adalah story kita. Jadi bila tetamu datang, lebih-lebih kadang-kadang ada tetamu yang tidak mengenali kita. Kawan membawa kawan ya. Lepas tu kita kena ada story bercerita. Pastikan setiap barang yang kita hiasi adalah cerita titik perbualan. Contohnya macam cushion cover ni ya. Orang tengok wah berceria ya. Jadi mungkin pihak penerbit kata oh saya design ni dari orang ini. Jadi ceritanya macam mana? Coffee table bila orang datang, tak payahlah kita nak asyik duduk kat meja makan. Orang boleh tunggu sebab kita tak boleh beramai-ramai sekaligus ya. Tetamu yang datang lebih awal tu duduk di ruang tamu, yang datang lain tu boleh makan. Jadi hiasan coffee table kita letak macam-macam. Kita letak biskut-biskut, juga gambar-gambar kita juga boleh letak dalam frame. Ya, jadi bila kita duduk berborak ya, kadang-kadang kita orang yang selalu bergambar zaman dulu suka ambil di studio. Jadi bila orang macam mak bapak kita, datuk nenek kita akan bercerita ya, gambar ini cantik, tapi cerita di sebalik gambar itu cucu cici anak yang berlari-lari di studio, orang Cina yang ambil gambar ayo jangan lari ya. Jadi dia akan cerita cantik di sini tapi dalam studio tu Rio Kecoh. Ya, dari mana kita beli coffee table ni. Dia ceritalah. Jadi dari situ titik perbualan yang Saya rasa sangat tertarik apabila mendengar penceritaan daripada Cik Nick sendiri. Rasa macam nak pergi rumah. Rumah macam mana? Nak tahu story Cik Nick pula. Saya ada dua. Macam mana rumah UK. Wow. Okey. Jadi sebenarnya Cik Nick kan, untuk itu tadi kalau saya dengar penceritaan tu, saya menggambarkan rumah tu lebih kepada rumah di macam ground. Ya. Kan. Bagaimana pula dengan rumah-rumah yang macam apartmen, kondo dan sebagainya? Apartmen begitu juga. Macam gambar pintu tadi ke, contohnya apartmen boleh dibuat seperti begitu. Again, apartmen selalunya ada hallway. Hallway itu adalah titik permulaan ruang anjung itu ya, rumah kita. Jadi dalam hallway itu sambil orang memasuk, pastikan ada story. Bila orang tengok, oh cantiknya. Gambar keluarga kita itu penting. Bukan kita nak menunjuk, tapi adalah pengenalan kepada orang. Sebab anak-anak kita, cucu kita kadang-kadang tak ada di rumah tu lagi ya, dah pindah ya. Jadi yang duduk di situ boleh bercerita. Inilah anak saya, inilah arwah isteri saya, inilah datuk nenek saya. Jadi dari situ orang akan mengenali kita. Oh, asal-usul kita dari sini. Gambar kita pergi berlancung. Ya, kita tunjuk inilah saya pergi sini. Maka dari sinilah saya dapat kerusi ini. Saya beli kerusi ini. Saya beli cushion cover ini. Jadi bercerita ya. Jadi orang akan tertarik lagi. Rumah adalah penting. Ya, ruang tamu letakkan pokok segala-galanya. Dari mana kita beli pokok tu? Ya, kita bercerita. Sebab orang kata put things that matters most to you dekat rumah. Barang-barang yang betul-betul penting pada kita. Bukan barang mahal, bukan barang murah. Boleh 10 sen punya nilai pun, tetapi yang matters untuk kita, yang bernilai pada kita adalah tiada nilainya. Itu yang kita letak. Barang-barang yang lama ya, kadang-kadang kita ada tepak-tepak sirih. Selalu kita duduk dalam cupboard ya, keluarkan. Tak perlu nak simpan ya. Di ruang makan pula, pinggan-pinggan mangkuk yang lama, jangan ya, kita keluarkan. Ada orang menggunakan plastik untuk recycle. Tetapi kebanyakan plastik ya, bukan recycle. Itu lagi merosakkan bencana alam. Sebab plastik itu tidak boleh di-recycle, jadi dibuang di lautan, maka ikan-ikan akan mati. Ya, jadi kita kena jaga alam kita juga ya. Jadi pinggan-pinggan yang lama tak digunakan, kita keluarkan. Sebab barangan yang kita tidak guna nanti di hari lain akan menuntut pada kita. Kenapa beli saya dan saya tidak digunakan? Jadi siapa penonton yang tahu banyak barang yang cantik disimpan, keluarkan.
Sebab kita pun dah tak beraya lama ya. Jadi masa inilah kita menghadiri perayaan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Puan Nik. Saya rasa ramai lagi yang macam nak tengok, nak stalk Saya suka panggil profiling. Tapi bahasa-bahasa netizen ni stalking lah. Macam mana kita nak stalk Cik Nik ni? Boleh Instagram, stalk saya, Facebook. nak stalk saya silakan. Laman web saya pun ada nickeramli.com. Juga Instagram saya @nickeramli. Itu Instagram saya. Silalah. Kalau nak tanya soalan tu, bolehlah tanyalah soalan. Saya akan jawab. Mungkin nanti saya buat live ke? 11.30 ke, siapa yang baru ikut, bolehlah. Nanti boleh tanya house tour house ke. tour ke, nak tanya tak soalan sabar nak raya. tengok. Kita buat amal jariah sikit. Terima kasih Terima kasih Nik. Cik Nik. Sangat-sangat Bersama. bermanfaat. Banyak idea-idea kita dapat kan. Dekorasi tak semestinya untuk cantik, tapi ada objektif dia juga.